Sebelum kita menutup tirai Rampai Pagi, kita masih lagi ada masa untuk membawakan kepada audiens satu wawancara ia berkaitan dengan pameran dan forum sumber berkeperluan khas. Ya. Special Needs Resource Fair and Forum yang akan berlangsung pada 8 Disember. Ya. Kita bersama dengan dua orang tetamu yang kita datangkan ke studio Rampai Pagi. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Lailatul Zubaidah binti Hussein sebagai pengasas projek Impian dan juga Yang Mulia Tuan Nur Hamzari bin Muhammad sebagai ahli projek Impian. Assalamualaikum Tuan. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Puan. Alhamdulillah, thank you. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, ya. Baik, kita bersama pada hari ini, di kesempatan ini membawakan kepada penonton kita ya Puan ya, dan juga Tuan, pameran dan forum sumber berkeperluan khas. Cukup menarik juga, dan bila melihat daripada tajuk kita pada hari ini, Puan selaku pengasas projek Impian dan juga Tuan ahli projek Impian, ingin juga sedikit sebanyak mengetahui apa sebenarnya projek Impian ini. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Segala puji dan syukur kepada Allah Taala di atas limpah rahmatnya juga. Kami dari Impian Projek berkesempatan untuk ditemu ramah pada pagi ini. Alhamdulillah, The Impian Projek sebenarnya bermula daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR dari syarikat Alfera Health and Nursing Case Berhad, sebuah syarikat penjagaan yang diasaskan oleh Puan Lailatul Zubaidah Hussein. Apa yang membuat projek ini lebih menarik dan istimewa, ianya lahir daripada pengalaman beliau sendiri yang mempunyai dua orang anak istimewa, iaitu Hasan dan Fatimah. Puan Lailatul Zubaidah menyedari bahawa ramai di kalangan keluarga yang mempunyai anak keperluan khas dan menghadapi cabaran untuk mendapatkan pendidikan, perkhidmatan, sokongan dan sumber-sumber penting. Maka dengan oleh itu, Impian Projek ditubuhkan dan diwujudkan bagi mengatasi cabaran-cabaran ini dan berusaha membantu komuniti keperluan khas di Brunei Darussalam. Ya, jadi itu sedikit sebanyak mengenai dengan impian projek ini, yang mana forum dan juga pameran yang akan diugaihkan oleh impian projek akan berlangsung pada bulan Disember ini. Tetapi sebelum kita ni mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan acara yang akan berlangsung, mungkin dapat berkenalan lebih lanjut lagi dengan pengasas dan juga ahli projek impian ini. Mungkin Puan Zubaidah boleh memperkenalkan diri. Tadi ada Tuan Nur Hamzari memberikan sedikit kupasan mengenai dengan kenapa impian projek ini ditubuhkan. Jadi mungkin Puan Zubaidah boleh menceritakan sedikit. Yang telah diterangkan tadi oleh Hamzari, I have two children with special needs, Hasan and Fatimah. Hasan has autism, and then Fatimah has Charge syndrome lah. Charge syndrome itu ia menghadapi a lot of abnormalities. So she is deaf blind. We spent almost 18 months di hospital in Brunei and in Singapore. So during that time, saya pun terpaksa menjagalah, and I had to take time off from work. And eventually terpaksa saya resign dari government lah dulu. Jadi itu satu kesedaran lah ya, di mana pentingnya untuk kita ni memberikan juga pada orang ramai bahawa pentingnya untuk kita ni menjaga dan juga sama-sama membantu dalam komuniti ini. Mengenai dengan projek impian itu, sudah berapa lama itu tu? Okay, so the Impian Project ditubuhkan, I think it started with one resource fair actually. So pernah kami membuat resource fair ni sebelumnya tahun 2020. Yeah, so that is 1.0. So this time it's 2.0. During that time, saya pun, Fatimah pun baru stable I think at that time. And I think I had a lot of realizations, banyak special needs families memerlukan support. You know, because when you have a special needs child, your life changes, ya. So macam-macam kan dipikirkan.
penjagaan. And then especially kalau diorang ada medical requirements atau like for example my daughter, dia dah dapat makan tu like normal. So she had to be tube fed. And she was tube fed until last year. Ya, itulah. So Itulah ya. Kepentingan meningkatkan Mendedahkan kesedaran kita sebetulnya bagaimana cara untuk mengawal. Kadang-kadang bila ada ibu bapa yang baru saja mendapat anak sedemikian, mereka memang rasa dia tahu ke mana hala tujuan, bagaimana untuk menangani dan sebagainya. Dengan adanya cara sedemikian projek impian ini, insya-Allah ini akan lebih lagi memudahkan ya puan ya. So the impian project tu provide platform untuk parents to connect with each other. Alhamdulillah, we have about 150 keluarga on our database yang in close contact with each other. So saya pun very motivated lah to have segala acara-acara untuk menemukan lah all the families so that they can talk to each other, you know, and because we need a lot of support lah kalau membesarkan anak yang keperluan khas ni. Baik, kita bersama dengan Tuan Nur Hamzari. Mungkin dapat dikongsikan sedikit Tuan. Tadi kata puannya sebagai duta kan ya. Apa itu maksudnya? Kita akan dijadikan duta ni. Maksudnya macam apa-apa ada yang berbongkait dengan impian projek punya, macam membuat sesuatu acara. Jadi sayalah akan menjadi macam mengikut serta apa-apa jua yang diperlukan lah. Walaupun dalam keadaan kekurangan, tapi itu bukan orang sebagai halangan. Jadi kita ni sebagai orang OKU, kita ni mesti ada jua macam satu wawasan. Tidak ada perlu malu, tidak perlu apa macam rasa rendah diri. Sebab apa-apa ni pun Allah Ta'ala yang mengurniakan kita ni. Macam itu. Mungkin kekurangan bagi orang lain, tapi ia satu kelebihan. And then saya sendiri kagum lah dengan Hamzari punya his positivity, you know, despite his limitation, his challenges, he's just always very, very happy. And I think what I want to showcase through getting him to represent Impian Project ini is abilities, you know, not disabilities. And this is important with Hari OKU Sedunia besok. Betul. Every year we celebrate on 3rd of December tu Hari OKU Sedunia. We have to show the community, you know, that people with different abilities and they can do so much. Betul. Jadi mengenai dengan Hari OKU Sedunia yang akan diadakan juga acara pameran dan forum sumber keperluan khas Special Needs Resource Fair and Forum ini bersempena dengan Hari OKU Sedunia yang akan berlangsung esok. Tapi forumnya ini nanti 8 Disember. Jadi mungkin Tuan Nur Hamzari boleh mengongsikan mengenai dengan acara pameran dan forum. Alhamdulillah. Acara forum dan sumber keperluan khas Special Needs Resource Fair and Forum adalah satu acara untuk mempertemukan komuniti keperluan khas dengan penyedia perkhidmatan, pakar dan organisasi yang berkaitan dengan komuniti keperluan khas. Acara yang forum ini akan memberi peluang kepada keluarga untuk berhubung dengan pelbagai perkhidmatan di bawah satu bumbung. Pameran ini akan melibatkan lebih daripada 20 penyedia perkhidmatan dan sumber berkeperluan khas yang terdiri daripada agensi kerjaan dan bukan kerjaan. Tahun ini ialah tahun kedua Impian Projek membuat anjuran sebagian macam ini. Kali pertama ianya diadakan pada bulan Disember tahun 2020 iaitu di stadium tertutup. Dan insya-Allah tahun ini acara akan lebih besar dan lebih baik lagi diadakan dengan adanya kerjasama daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan akan melibatkan 3 orang pakar antarabangsa yang membicarakan topik berkaitan dengan pendidikan anak keperluan khas. Baik, pastinya ramai juga ingin mengetahui ni Tuan dan juga Puan ya mengenai dengan acara berkenaan bila dan di mana ia akan dilakukan. InsyaAllah acara forum ini akan berlangsung pada hari Ahad 8 hari bulan Disember 2024
di One City Shopping Center Sungai Hancing dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Ya. Kami memilih lokasi pusat beli belah memandangkannya lebih ramai orang akan mencintainya dan bukan saja dikunjungi oleh komuniti Kepulauan Khas. Betul. Jadi sebelum ini kami mengadakan tempat tertutup. Jadi kami beranggapan adalah lebih baik lagi mengadakan di tempat pusat beli belah. Dengan adanya kami boleh menyampaikan lagi forum ini kepada orang ramai dengan lebih berkesan lagi. Yes. Lebih meluas. Lebih meluas. Greater impact, Ya. I think. Betul. Greater reach. Betul. Ya. Jadi anda boleh kunjungi free entry sahaja. Anda boleh mengunjungi di sana lebih 20 penyedia perkhidmatan dan sumber berkeperluan khas yang tersedia nanti pada 8 hari bulan Disember di Kompleks Membeli Belah di Salam Bigar. Baik, mungkin ada temanya untuk tahun ini, Tuan. Alhamdulillah. Tema acara tahunan ini memperkasa orang berkeperluan khas melalui pendidikan dan kemahiran. Tema ini akan dicerminkan lagi dengan adanya pameran-pameran daripada penyedia perkhidmatan seperti terapi, intervensi awal dan sekolah keperluan khas. Ya. Pameran juga mempamerkan kraf tangan pelajar-pelajar keperluan khas dari sekolah di bawah pendidikan khas. Tema ini menunjukkan fokus kami, yakni projek impian untuk memberi peluang kepada pendidikan dan kemahiran sebagai asas untuk memperkasa komuniti keperluan khas. Baik, bagaimana pula dengan dikongsikan juga mengenai dengan forum ini, pastinya ada kita ni memanggil ahli panel untuk membincangkan tajuk-tajuk berkenaan. Mungkin ada beberapa panel yang akan ikut serta. Ya. InsyaAllah forum ini sangat istimewa dan kami menjemput 3 pakar terkenal dari Malaysia, iaitu Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, pakar dalam intervensi awal dan polisi pendidikan inklusif. Profesor Datuk Dr. Mat Saad Baki, iaitu seorang psikologi klinikal dan konselor keluarga yang berpengalaman. Dan yang ketiga, Puan Fat Eng, seorang pakar patologi pertuturan bahasa yang pakar dalam perkembangan komunikasi kanak-kanak. Dalam forum yang akan datang, insyaAllah, ianya akan dikendalikan oleh moderator forum Tuan Alan Shim yang akan memandu perbincangan bertajuk Masa Depan Pendidikan Keperluan Khas, Kualiti dan Akses. Perbincangan akan menyentuh isu-isu penting seperti pendidikan inklusif dan peluang masa depan untuk komuniti keperluan khas. Ya, dengan tema memperkasa orang berkeperluan khas melalui pendidikan dan kemahiran. Jadi ada beberapa ahli panel forum yang telah pun dijemput dan habis kita boleh menyaksikan forum itu nanti di ruang legar shopping center tersebut. Yes. So the resource fair and forum will be on 2 floors. Ya. Forum nanti insyaAllah akan diadakan di ground floor. Sementara the exhibitors will be on the first floor. Yeah. Forum di bawah. Yes, insyaAllah. Dan juga exhibitors iaitu yang pameran-pameran Yes, di atas. first floor. That's Tingkat right. atas. Bagaimana pula Puan bagi sasaran orang? Adakah orang ramai ataupun ada sasaran yang ditujukan untuk hadir? I think for me, all stakeholders, and then of course orang ramai, because I feel community harus tahu tentang cabaran-cabaran keluarga-keluarga berkeperluan khas. That's how you achieve inclusivity when you have understanding. Yeah, whether and then of course with disability, kalau kita ni dah tahu, if you don't have it, or if you don't live with someone yang ada disability, kita ni memang akan kurang faham, of the challenges. And I think what I want people to be aware of also is that I think OKU ini bukan semestinya you are born with it. Contoh, Tuan Hamzari di sini, he is born normal, but because of
condition, medical condition. Suddenly he woke up and he's an OKU. So kita ni mesti apa ni orang, we have to remember lah. Yeah, You know, we have to remember disability can affect us. And not just necessarily dari lahir. Betul. Yeah, so Mungkin dapat kita ketahui ni cerita dari Tuan Hamzari sendiri. Menangkan bukan ahli panel, jadi Inda dapat bercerita ni, mendengarkan cerita. Ni ada kesempatan di Rampai Pagi hari dapat ini. dikongsikan sedikit mengenai dengan apa yang dijelaskan Cerita pengalaman. oleh Puan tadi mengenai dengan pengalaman bila bangun sahaja baru menyedari ada sedikit kekurangan atau ada kelainan. Alhamdulillah, terima kasih soalan yang baik. Jadi sebelum ini saya ni ditakdirkan memang sihat walafiat dan bekerja selama 20 tahun sebagai librarian sekolah, dan setelah tahun 2010 barulah macam menjadi OKU. Pada masa itu memang saya tanah tu tak indah dugalah. Saya memandu kereta. Lepas itu bekerja pagi petang kan. Lepas itu dikurniakan Allah Ta'ala macam ni dengan waktu malam Jumaat tu kan macam terus macam merasa indah nyaman kan, macam malam Jumaat tu macam apanya orang kita ni terkena stroke. Jadi selepas pagi subuh tu malam Jumaat, jadi selepas hari Jumaat itu terus berjumpa lah ustaz-ustaz yang ada yang macam pakai tu kan mungkin tekan angin ahmar. Dari mula itu kesihatan itu semakin menurun. Jadi bila dibawa ke hospital, jadi pihak hospital bercakapnya penyakit ini dinamakan muscular dystrophy, iaitu dalam bahasa Melayunya otot degeneratif. Ya, penyakit ini kalau kan tahu ia slowly progressing. Maksudnya slowly progressing itu bukan untuk yang sembuh. Ya, the more makin sehari ia getting worse. Jadi macam saya masa ni kan apa-apa pun mesti dibantu selama 24 jam oleh orang. Jadi kalau untuk angkat tangan dia boleh, apa-apa pun dia boleh. Mesti dari buka mata sampai tutup mata mesti dibantu oleh orang. Ya dah. Jadi dengan adanya bantuan dari Puan Lala Zubaidah membagi saya kan macam amah. Jadi kehidupan itu sekarang ini juga bertambah baik dengan adanya ada amah yang menjaga. Sebab jadi bukan ada keluarga. Masalahnya keluarga ni ya ada komitmen masing-masing. Jadi kita ni dorang ada kerja. Lepas satu kita ni tidak boleh mengharap 24 jam. So dengan adanya bantuan Puan Zubaidah tu membagi saya ni tadi amah, alhamdulillah kehidupan bertambah baik. Baik, alhamdulillah ya. Itulah antara cerita bersama kita narasumber kita. Sebenarnya ingin lagi disentuh mengenai dengan perjalanan dan juga sebagainya. Memang satu inisiatif yang cukup baik juga Puan dan juga Tuan ya. Namun kita kesuntukan masa di kesempatan ini mungkin Puan ataupun Tuan dapat mengkongsikan bagaimana jika ada sekiranya orang ramai ingin menghubungi ataupun mendapatkan maklumat lanjut. Jika ada yang berminat untuk bekerjasama dalam forum yang akan diadakan ataupun menjadi sukarelawan atau sekadar ingin mengetahui lebih lanjut mengenai forum ini, sila hubungi The Impian Project melalui talian WhatsApp 673 822 2747, email theimpianproject@gmail.com atau Instagram theimpianproject.bn atau _TIP_resource fair. Jadi jangan lupa ikuti Instagram theimpianproject.bn dan juga _resource fair untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan aktiviti-aktiviti dan acara yang diukayahkan oleh The Impian Project dan juga forum yang akan berlangsung nanti 8 Disember 2024. Sebelum kita menutup wawancara kita ini, mungkin dapat ditanyakan pada Puan Lailatul Zubaidah mengenai dengan harapan Puan sebagai seorang pengasas projek Impian. Silakan Puan. Bagi saya, harapan saya for the forum is that keluarga-keluarga berkeperluan khas tahu yang mereka ni bukan bersendirian. You know, there are many families out there that diorang boleh connect with, and then that juga ada resources secara lokal, segala terapi, and saya harap diorang dipermudahkan dan diringankan dengan
dengan adanya resource fair and forum ini. Ya. Baik, Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian tadilah pun kami bawakan satu tajuk yang cukup menarik, membuka mata kita dan juga malah sebenarnya ini untuk memudahkan, bukan hanya kita mengharapkan daripada pihak kerajaan sendiri, tapi juga kita komuniti itu sendiri yang mempunyai anak-anak dan juga mereka ahli keluarga yang berkeperluan khas dapat kita berinteraksi bersama dan juga bantu-membantu dengan masalah berlainan. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Nur Hamzari bin Muhammad, ahli projek impian, dan juga kepada Puan Lailatul Zubaidah binti Hussein, pengasas projek impian, kerana berkesudian. InsyaAllah Tuan dan juga Puan kita akan bersua lagi di lain keluaran. InsyaAllah. Dan kita doakan juga semoga acara yang akan berlangsung nanti akan berjalan dengan lancar, mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.